Kisah tentang berus lukisan ajaib. Dahulu kala, hiduplah seorang pelukis bernama Daniel, yang tinggal sendirian kerana kedua ibu bapanya baru sahaja mangkat, meninggalkan sebuah berus lukisan di dalam kotak kecil, satu-satunya peninggalan sebelum mereka pergi meninggalkan dunia ini. Pada suatu hari, Baginda diundang ke istana untuk melukis potret putri. Sedang berjalan, tiba-tiba muncul seorang gergasi menghalang laluannya. Sang Gasi, Betul, akulah gergasi itu. Hahaha. menyisir sekarang. Aku ada urusan penting. Tidak mungkin, aku tak akan beredar selagi kau tidak beri sesuatu dahulu. Apa yang kau mau sebenarnya? Barang yang sedang kau pegang itu. Maksudmu kotak di tangan ini? Ya, cobalah serahkan kepadaku sekarang. Tidak. Itu satu-satunya peninggalan ayahku. Aku takkan memberikannya. Oh, begitu. Lagi aku mau memilikinya. Baiklah. Kau boleh ambil berus di dalam, tapi kotaknya tetap milikku. Oh, betul. Baik, aku setuju. Aku takkan melt kamu. Beri aku satu berus sahaja. Nah, ambillah. Aku pergi sekarang. Kurang-kurangnya aku masih ada kotaknya. Berus lain boleh cari. Daniel pun meneruskan perjalanan ke istana. Lalu ternampak seekor burung hantu tersangkut pada daun. Daniel terus berjalan ke arah istana, lalu melihat seekor burung hantu terperangkap pada sebatang tumbuhan. Oh, burung hantu kecil. Mengapa kau tersangkut di daun itu? Biar aku bantu. Kau sudah selamat sekarang? Burung hantu itu mengangguk seperti mami. Oh, kau betul-betul faham apa yang aku kata? Wah, kau benar-benar faham kata-kataku? Baiklah, kau ikut jalanmu, aku ikut jalanku. Burung hantu itu terbang pergi. Daniel meneruskan perjalanannya sehingga tiba di istana. Patik menghadap tuanku. Patik datang untuk melukis potret putri sekarang. Pengiring, segerakan alat melukis untuk Daniel. Daniel melukis potret putri dengan teliti dan penuh keindahan. Tuanku, lukisan sudah siap. Indah sekali. Biar beta melihatnya. Patik menurut titah tuanku. Angin kencang benar. Aduh, angin telah menerbangkan lukisan Patik. Angin membawa lukisan Daniel terbang jauh, hilang dari pandangan. Ampun tuanku, Patik akan melukis yang baru. Tidak mengapa ini bukan salahmu. Namun Patik sudah membuang masa tuanku. Tidakkah mengapa engkau boleh lukis beta sekali lagi? Patik junjung titah tuanku. Kalau begitu ya mulaikan semula sekarang. Daniel pun memulakan lukisan baru. Sementara itu, lukisan yang hilang terbang masuk ke negeri jiran. Menteri, lihat kertas terbang itu. Apa isinya? Baik, tuanku. Hamba periksa segera. Ini potret seorang putri bangsawan. Wak mai, ya talitnya. Putri ini dari negeri mana? Dia putri dari negeri sebelah. Negeri sebelah, ya. Potret ini membuat beta jatuh hati. Beta mahu mengahwininya. Segera hantar surat titah beta kepadanya. Tuanku, bagaimana jika Baginda menolak permintaan ini? Kenapa pula dia mahu menolak lamaran sebegini? Kerana dia telah menolak Rama yang mencintainya dengan tulus. Beta tidak peduli. Laksanakan titah. Jika dia enggan, beta akan menghantar tentera untuk menakluk negerinya. Patik junjung titah tuanku. Keesokan harinya, Daniel kembali ke istana untuk melukis putri lagi. Ampun tuanku, Patik kembali untuk meneruskan lukisan. Bagus, pelukis di raja kita telah kembali. Mulakan lukisan seterusnya. Terima kasih ayahanda. Tuanku, ada utusan dari negeri jiran memohon menghadap. Apa yang dimahukan kali ini? Biar pengawal membawa dia masuk segera. Baik, tuanku. Ampun, tuanku. Katakan, apa tujuanmu datang ke negeri beta? Terus terang, tuanku hamba menitahkan beta meminang putri tuanku. Apa? Meminang putri beta? Ayahanda, beta tidak rela dengan perkawinan ini. Beta hairan. Putri beta tidak pernah keluar istana. Bagaimana raja kamu mengenalinya?
Tuanku, baginda melihatnya dari potret ini. Oh tidak, pasti angin telah membawa lukisan Patik ke negeri mereka. Ini tidak baik. Jadi, adakah putri akan menerima lamaran Raja Beta? Oh, Beta tidak boleh memberi jawapan sekarang. Kami akan kirim keputusan kemudian. Jika baginda menolak, peperangan akan tercetus antara kedua-dua negeri. Itu sahaja. Hamba mohon diri. Ancaman yang biadab. Kurang ajar sekali. Ayahanda, Beta tidak mahu mengahwini raja itu. Nampaknya kita tiada pilihan selain berperang dalam masa terdekat. Tuanku, jika tuanku tidak berasa sihat, Patik boleh datang semula nanti dan melukis pada waktu lain. Beta berasa sedih kerana terpaksa menolak lamaran raja itu. Mereka pasti akan menyerang kita. Jika perang meletus, dapatkah kita menang, tuanku? Beta pun tidak suka perang dan tentera kita lemah. Jika bertempur, kita pasti kalah. Patik amat sedih. Alangkah baiknya jika Patik dapat membantu negeri kita. Beta pun begitu. Tetapi kita tidak boleh tunduk kepada si penindas. Benar, tuanku. Jika menyerah, mereka akan terus menindas kita berulang kali. Daniel pulang ke rumah, duduk seorang diri termenung. Apa yang patut aku lakukan untuk menyelamatkan negeri ini? Dia ternampak tulisan pada kotak itu. Hah? Apa tulisan ini? Anakku, jagalah berus ini baik-baik. Ia berus ajaib. Apa sahaja yang kau lukis akan menjadi nyata. Oh tidak, berus itu sudah diambil oleh Gergasi. Aku mesti mendapatkannya semula. Tapi kalau dia enggan pulangkan, apa yang patut aku buat? Tiba-tiba, burung hantu yang pernah diselamatkannya datang terbang. Oh, burung hantu kecil. Kau kembali? Kau mahu tunjukkan sesuatu padaku? Daniel mengikut burung hantu itu masuk jauh ke dalam gua gunung. Kenapa kau bawa aku ke sini? Ada sesuatu dalam gua gelap ini? Ia sangat gelap. Aku tak boleh masuk sendiri. Burung hantu itu terbang masuk, dapat melihat jelas dalam gelap. Ia kembali sambil membawa gelang ajaib. Wah, gelang apa ini? Kau mahu aku memakainya untuk melawan Gergasi, bukan? Daniel menuju keluar untuk berhadapan dengan Gergasi. Hei, Gergasi jahat! Keluar! Tak dengarkah panggilanku? Siapa berani menjerit padaku? Pulangkan berusku sekarang. Hah, kau berani datang semula? Pulangkan sebelum aku benar-benar marah. Hahaha. Kau berani mengugut aku? Mari aku tunjukkan kekuatan sebenarnya. Daniel menghalakkan gelang ajaib ke arah Gergasi. Gelang itu membesar dan mengikat tangannya erat. Aduh, sakitnya. Terlalu sakit. Sekarang pulangkan berus ajaibku. Baik, aku akan pulangkan. Lepaskan aku, sakitnya amat. Daniel menanggalkan gelang itu dari Gergasi. Nah, ambil semula berusmu. Bagus. Lain kali jangan sakiti orang atau aku tidak akan berlembut. Ya, aku tahu nih. Takkan sakiti sesiapa lagi. Pegang janji itu. Aku pergi dulu. Dengan berus di tangan, Daniel bergegas kembali ke istana. Tuanku, berus ini ajaib. Apa saja yang Patik lukis akan jadi nyata. Patik akan lukis tentera untuk kita. Hebat, bagus sekali. Tuanku, berita buruk. Tentera musuh sudah menyerang di luar istana. Apa? Mereka sudah sampai? Daniel, segera lukis tenteranya. Kita tiada masa lagi. Patik junjung titah, tuanku. Semua, inilah masa mempertahankan tanah air. Sediakan tentera sekarang. Baik, tuanku. Tentera marah ke hadapan.
Malangnya, tentera puteri kalah. Musuh telah menang. Hahaha. Akhirnya negerimu jatuh ke tangan Beta. Beta rela mati daripada mengahwini lelaki sepertimu. Tentera, tangkap puteri sekarang. Berhenti. Aku di sini. Tiada siapa boleh menyentuhnya. Apa? Siapa kau berani berkata begitu pada raja? Tentera, tangkap dia. Kemudian Beta akan hantar tentera gergasi memusnahkan kamu semua. Baik, tuanku. Aku akan memanggil tentera gergasi kami untuk memusnahkanmu. Hahaha. Apa? Lukisan itu tentera kamu? Hahaha. Tentera gergasi, tampil sekarang. Hah? Kenapa mereka tak muncul? Daniel, kau selamat kah? Tolong jangan mati. Ampunkan aku gagal melindungimu. Larilah, tuanku. Aku akan menahan mereka. Kau cedera parah. Bagaimana mahu melawan? Aku takkan tinggalkanmu. Cukup, tangkap puteri itu sekarang. Air mata puteri jatuh ke atas lukisan dan tentera gergasi yang dilukis menjadi nyata. Tuanku, ini nyata. Tentera gergasi hidup. Astaga, undur, tarik semua tentera sekarang. Tentera gergasi menghalau pasukan Raja Jahat pulang ke negeri mereka. Tuanku, Patik akan melukis ubat suci untuk menyembuhkan yang cedera dan menghidupkan yang gugur. Daniel menyiapkan lukisan ubat itu. Dia menambahkan titisan air mata puteri. Ubat suci itu menjadi nyata, menyembuhkan semua orang sekaligus. Daniel, jasamu telah menyelamatkan negeri kita. Sebagai ganjaran, Beta mengurniakan tangan putri Beta untuk kau kawini dan mengangkatmu sebagai raja seterusnya. Terima kasih, tuanku. Terima kasih, Ayahanda. Akhirnya, majlis perkahwinan di Raja berlangsung meriah. Tentera gergasi berjaga dan tiada musuh berani datang lagi. Pengajarannya, kesombongan seperti Raja Jahat itu akhirnya membawa kepada kehancuran.